Assalamualaikum. Korang okey ke tu? Duduk kat rumah tu. So PKP ni, yang kali ketiga ni. Bukan. Tu aku bukan nak cerita pasal tu. Aku nak cerita topik lain. Okay, check it out. Intro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Andy Tararo. So, terima kasih kepada korang yang dah subscribe aku, yang dah like, share. Aku amat-amat terima kasih dekat korang. Aku baru saja je minat dalam YouTubers ni. Korang subscribe, aku lebih semangat lagi aku buat video kali ni. Jadi, topik aku kali ni, aku nak berceritakan berkenaan dengan relevan lagi ke kamera DSLR bawah 1K. Jadi, let's talk about it. Baru-baru ni sebenarnya member aku ada mesej aku, tanya aku dia nak beli kamera DSLR tetapi bajet dia bawah 1K. Cuba korang fikir, kalau kamera DSLR bawah 1K untuk hobi katanya, so bagi aku amat rugi lah kalau korang beli yang kamera yang bawah 1K. Apa kata korang beli smartphone, korang competitor dengan DSLR dengan smartphone. Aku rasa smartphone lagi cantik dan lagi canggih pada DSLR bawah 1K. Ini pendapat peribadi aku yang mana aku dah tahu, dah explore pasal kamera handphone dan juga DSLR dengan bajet bawah RM1,000. Bagi aku kamera yang bawah RM1,000 ni, kamera yang lama dulu, yang 5 tahun yang lepas atau 10 tahun yang lepas, kamera contohnya macam D60, D90, D80, D70. Ada kelebihan dia kalau beli dengan kamera DSLR ni, tapi ada juga kekurangan dia. Okey, aku bagi contoh sikit berkenaan dengan handphone. Kalau korang beli handphone dengan RM1,000, banyak benda korang akan boleh dapat dan korang boleh buat benda tu. Contohnya macam korang lebih compact, lebih ringan lah. Kalau korang bawa ke mana senang, banyak lagi kegunaan. Contoh kau boleh online, wifi semua, internet. Lagi korang boleh buat video dengan kamera tu. Dia punya kamera standing macam DSLR lah. Ada wide angle, ada macro lens, ada zoom lens. So kelebihan-kelebihan tu korang guna dan pelajari kamera tu dengan sebaik mungkin. Okay, aku bagi contoh sikit sedikit kamera handphone yang korang beli dengan harga RM1,000 dan korang boleh dapat gambar yang lagi cantik. Smartphone yang mid-range bawah RM1,000, contohnya macam Realme C, Oppo A91, Huawei Y9S, Samsung Galaxy A13. Itu smartphone yang aku katakan yang cantik, yang ada macro lens, ada wide angle dan portrait mode. So megapixel kamera ni semuanya 24 megapixel ke atas lah. Korang sesuai lah untuk crop lebih banyak ke. Contoh korang ambil gambar landscape, korang boleh buat cropping yang cantik, portraiture mode yang best. Aperture pun not bad dalam, biasanya kalau kamera mid range ni aperture dalam 2.8. Korang boleh setting manual dekat dalam kamera punya software. Dan paling penting korang kena fahami 5 perkara ini. Contohnya idea, perspektif, lighting, composition dan juga editing. Korang faham 5 benda ni, korang senang nak buat gambar lebih cantik. Korang dah jimat RM1,000, korang takkan tambah lagi RM1,000 tu untuk invest lain punya gadget. Korang hanya guna smartphone saja untuk menghasilkan gambar yang cantik. Kali ni aku nak cerita pula kekurangan DSLR, kompetitor dia dengan smartphone mid-range RM1,000. Jadi yang pertama sekali, korang tengok kamera DSLR korang yang banyak perlu invest dari segi lens, portrait lens, wide angle lens, macro. So korang akan beban lah nak tambah lens yang banyak dan mahal. Satu, bateri. Kalau korang pakai smartphone, skrin dia yang agak besar dan cantik yang korang dapat tengok dan korang dapat hasilkan gambar tu. So size pun yang agak besar, korang mesti rasa annoying, berat pula tu kalau korang nak pergi mana, nak sekadar nak buat hobi semata. Baik korang beli smartphone dan korang letak dalam beg. Kalau contoh kau dapat subjek yang cantik, korang ambil je dengan menggunakan handphone yang kecil dan juga ringan. Korang tekan dan korang cuba editing. Contoh editing yang perlu anda ada dalam smartphone korang, contohnya macam Lightroom. Application korang ambil dalam Play Store atau Apple Store.
lagi VSCO Cam dan juga Snapseed. Antara tiga tu pun dah cukup cantik lah untuk korang buat editing dan korang fahamkan 5 konsep yang aku bagi tadi. Ok, macam aku sebelum ni aku ada pakai Samsung S7 Edge pada tahun 2016. Jadi kamera tu pun boleh dapat menghasilkan gambar yang cantik. Contoh ni aku ada tunjuk sikit sebelah aku ni, serba sedikit, tak banyak pun. Harga handphone S7 Edge ni aku beli masa tu dalam RM900 macam tu pada tahun lepas atau 2 tahun lepas, aku pun dah tak ingat. Jadi smartphone pun boleh tandingi DSLR yang bawah RM1000 dan juga pelbagai kelebihan yang dapat dekat smartphone tu sendiri. Contoh kalau macam DSLR, korang perlu invest dari segi PC, laptop untuk korang buat editing, software yang korang perlu bayar. Jadi smartphone memang sangat-sangat bagus kalau korang beli dengan bajet anda RM1000. Smartphone mid-range yang bawah harga RM1000 memang tepat sekali untuk korang beli, untuk korang punya hobi dan korang punya minat lah untuk cuba menghasilkan gambar yang cantik. Macam kawan aku tanya tu pasal gadget kamera DSLR bawah RM1000, aku tak sarankan lah kalau beli kamera yang RM1000. Untuk DSLR korang mesti akan invest lebih pada RM1000 tu lah. So aku sarankan korang beli smartphone atau korang pakai smartphone korang yang sedia ada untuk buat hobi saja. Kalau korang bajet lebih, contoh macam RM2000 atau ke RM3000, korang boleh beli kamera yang bagus. Contohnya macam kategori 6D, 5D Mark III. Korang boleh createkan gambar tu yang lebih cantik lah. Dan korang boleh buat video yang kualiti yang memang cantik, memang padu. Kalau korang serius dalam bidang kamera ni, hobi ni, korang seharusnya beli kamera yang agak mahal sikit lah. Untuk invest korang punya kerja kan, korang punya bisnes, mesti nak kualiti yang cantik. Kalau setakat hobi, korang hanya smartphone pun dah cukup bagi aku. Itu saja yang boleh aku terjawab untuk kali ni. Yang kawan aku yang message aku 2 hari lepas nak tanya pasal kamera ni, aku dah bagi sikit idea dan korang punya plan untuk bajet korang, so korang follow lah. Jadi yang baru ternampak aku punya video ni, korang jangan lupa subscribe, like dan share. InsyaAllah aku buat idea yang lagi best lepas ni. Jangan lupa tengok channel aku seterusnya. Itu saja kali ini. Don't forget the next video. Assalamualaikum.